Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Subhanallah. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. InsyaAllah bagi memulakan majlis ilmu kita, bagi pengajian kitab Riyadhus Salihin, marilah sama-sama seperti biasa kita mulakan dengan bacaan 10 ayat terawal surah Al-Kahfi dan 10 ayat yang terakhir surah Al-Kahfi, kemudian disambung dengan bacaan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Allah mengizinkan kita untuk bertemu di dalam taman syurganya Riyadul Jannah, taman syurga Allah yang berada di muka bumi. Ini berdasarkan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iza marartum bi riyadil jannah farta'u." Apabila kamu melihat taman syurga, maka farta'u, maka singgahlah. Nabi meminta untuk kita singgah, duduk sebentar, berada di taman syurga di dunia ini. Mudah-mudahan dengan ini Allah akan memilih kita untuk berada di taman syurganya yang sebenar di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Maka saya menyeru diri saya sendiri dan sahabat-sahabat untuk mengajak ahli keluarga, suami, isteri, anak-anak untuk bersama-sama hadir. Yang kedua, marilah sama-sama kita share perkongsian kita supaya lebih ramai, sebab kita perjuangkan syurga bukan untuk diri dan keluarga kita, tapi kita perjuangkan syurga untuk ramai lagi manusia di luar sana. Jadi insya-Allah dengan kita tekan butang share, kita mengajak lebih ramai untuk sama-sama hadir ke taman syurga. Sahabat bertanya, "Fama riyadi jannah?" Di manakah itu taman syurga ya Rasulullah? Wujudkah taman syurga di muka bumi ini? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Hilaquz zikri", iaitu majlis zikir, majlis ilmu. Jadi insya-Allah mudah-mudahan majlis ilmu kita pada pagi Jumaat yang barakah ini diangkat Allah menjadi salah satu taman syurganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Subhanallah, seterusnya kita sedang berada di pengajian Riyadhus Salihin, iaitu taman orang-orang yang soleh. Siri yang kelima, masih lagi menyambung tajuk ikhlas dan menghadirkan niat dalam setiap perbuatan. Dan hari ini insya-Allah kita akan membacakan hadis yang ketiga dan hadis yang keempat susunan Imam Nawawi. Tapi pagi ini saya telah siap sedia, dah tulis siap-siap, cantik-cantik dah, supaya menjimatkan masa kita. Jadi alhamdulillah, seperti yang kita sebutkan semalam, manusia diikat dengan janji, manakala binatang ataupun lembu pula diikat dengan tali, ilmu pula diikat dengan, itu pepatah Melayu kita lah, ilmu pula diikat dengan pen dan kertas. Jadi ready nota untuk kita menulis. Dan insya-Allah jika sempat, saya juga akan menceritakan satu kisah yang sangat relevan dengan topik yang kita bincangkan, iaitu niat. Masya Allah, subhanallah. Niat. Sebelum ni bab ikhlas, sekarang bab niat. Ikhlas dan menghadirkan niat di dalam hati. Okey, muslimin muslimat dimati Allah sekalian.
Tadi kita telah membacakan terlebih dahulu kerana hari ini hari Jumaat dan kenapa setiap hari Ustazah memulakan program kita, majlis ilmu kita 10 ayat terawal dan 10 ayat terakhir Al-Kahfi, kerana ia merujuk kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud barang siapa yang menghafal ataupun menghayati dan beramal, menghafal, menghayati dan beramal dengan 10 ayat terawal Al-Kahfi, maka dijamin baginya selamat daripada fitnatul Dajjal. Dan kita dah sebutkan sebelum ini, fitnah Dajjal bukan hanya sekadar fitnah Dajjal yang paling utama tu, iaitu Al-Masihud Dajjal yang fizikal tu, tetapi sebelum Dajjal yang sebenar itu keluar, kuncu-kuncu ataupun tentera Dajjal yang sedia daripada sekarang untuk menyambut keluarnya Dajjal. Dan sekutu-sekutu ni telah melakukan pelbagai fitnah, pelbagai perancangan yang licik dan jahat, yang kasar, yang halus untuk merosakkan khususnya umat Islam. Masya Allah. Jadi jangan tunggu kita, mungkin kita bayangkan macam tak sompek ni kan, nak jumpa Dajjal ni macam tak ada ni, tak ada kot ni. Jangan bayangkan begitu. Sebab apa? Fitnah-fitnah kecil, fitnah Dajjal. Ad-Dajjal ni membawa maksud Al-Kazab. Dajjal membawa maksud juga Al-Kazab, iaitu penipu besar. Dan Al-Kazab ataupun Dajjal-Dajjal kecil ni dah ada pada zaman Rasulullah hidup. Antaranya Musailamatul Kazab, diberi gelaran Musailamah penipu, kerana Musailamatul Kazab ini mengaku menjadi seorang Nabi dan pernah mengutuskan surat kepada Rasulullah supaya mengakuinya dan mengisytiharkan dia juga salah seorang Nabi. Dan banyaklah peristiwa sedih. Subhanallah. Jadi amalan kita membaca dan menghayati, insya-Allah. Cuba baca setiap kali subuh. Lepas subuh kan kita baca Yasin. Lepas Yasin ataupun selepas solat kita baca ayat kursi. Wajib baca ayat kursi. Itu hadis yang sahih. Barang siapa yang setelah solat fardu dia tidak meninggalkan ayatul kursi, maka tidak ada yang memisahkan dirinya dengan syurga malaikat maut. Itu hadis Nabi yang sahih, tuan-puan sekalian, yang mana Nabi sangat menekankan lepas solat fardu, semualah solat subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak, bacalah ayatul kursi. Kerana Nabi kata tidak akan ada yang memisahkan antara dirinya dan syurga melainkan maut. Maksudnya tunggu mati je masuk syurga. Sebab tak mati lagi je, itu sebab tu tak masuk syurga lagi. Subhanallah. Jadi lepas baca ayat kursi, kita bolehlah membaca 10 ayat terawal surah Al-Kahfi. Dalam riwayat yang lain menyebutkan tentang 10 ayat awal, 10 ayat akhir. Jadi kita bacalah. Subhanallah. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kalau dengar aja tak boleh, tak baca boleh. Subhanallah, muslimin, muslimat kena baca. Ada yang kata, Ustazah saya tak kerti nak baca. Buka YouTube, buka saja YouTube, cuba ikut. Lama-lama insya-Allah boleh. Ustazah saya tak kerti nak baca Quran, tapi saya ikut-ikut lama saya hafal. Boleh ke? Boleh. Ustazah saya uzur, boleh baca ke? Jawapannya boleh, niat zikir. Ayat-ayat Al-Quran yang sedikit dan yang ada fadilat yang disebut dalam hadis Nabi, dia telah menjadikan ayat Al-Quran itu zikir. Jadi orang yang uzur, orang yang datang haid, wanita datang haid dan sebagainya, boleh baca contohnya Al-Fatihah, boleh baca ayatul kursi, boleh baca 3 kul, boleh baca ayat surah Al-Kahfi ayat 1 hingga 10 dengan niat zikir, kerana itu ayat-ayat yang terpilih yang ada fadilat, yang didatangkan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan perhatikan ayat yang ke-10. Kita nak sebutkan ayat ke-10 saja, tuan-puan sekalian. Ayat yang ke-10 surah Al-Kahfi. InsyaAllah nanti ada rezeki kita akan tadabbur 10 ayat awal, 10 ayat akhir. Jadi ayat surah Al-Kahfi, ayat yang ke-10 itu merupakan doa. Doa siapa? Doa Ashabul Kahfi. Sahabat-sahabat dimati Allah sekalian, kita tahu Ashabul Kahfi adalah 7 orang pemuda yang mana mereka berjuang menyelamatkan akidah mereka, dan mereka meninggalkan kampung halaman, meninggalkan mungkin ibu ayah, ahli keluarga, tenakan, pekerjaan, mungkin meninggalkan wanita yang dicintai dan sebagainya. 7 orang pemuda ini, dia bukan kerana takut kepada pemerintah, bukan kerana takutkan kematian dan sebagainya, tetapi mereka mengorbankan diri mereka melakukan satu hijrah
kan meninggalkan kampung halaman demi menyelamatkan akidah, dengan niat mudah-mudahan mereka selamat dan mereka masih mampu menyebarkan akidah yang benar, menyebarkan agama yang benar. Mereka mesti memastikan mereka ini hidup. Subhanallah. Dan ajaibnya tuan-puan dan mata Allah sekalian, nak disebutkan dalam perjalanan pemuda ini menuju mencari tempat persembunyian, mereka bukan rancang awal-awal lagi bawa bekalan makanan sekian-sekian, lepas sudah ada target nak pergi ke gua, tak. Mereka keluar daripada kampung untuk menyelamatkan akidah mereka yang ketika itu di bawah negara mereka, di bawah pemerintahan yang zalim, kan, memaksa manusia ketika itu untuk keluar daripada akidah Islam, mengesakan Allah kepada menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu tuan-puan dan mata Allah sekalian, para pemuda melihat suasana ketika itu, mereka berpakat, pemuda-pemuda yang soleh beriman ini berpakat untuk keluar, tuan-puan dan mata Allah sekalian. Dan dalam perjalanan mereka untuk menyelamatkan diri, subhanallah, dikatakan mereka memang membawakan dinar, dirham. Mereka masih sempat untuk melakukan sedekah kepada fakir miskin. Subhanallah. Dalam keadaan takut-takut tu, sebab apa, tentera ni kalau tak keluar daripada agama yang benar, Islam, mengesakan Allah, mereka akan dibunuh, mereka akan diseksa dan sebagainya. Mereka keluar bukan dalam keadaan santai-santai, senang-senang hati. Tak, mereka dalam keadaan ketakutan, berjaga-jaga. Namun diriwayatkan dalam keadaan tersebut mereka masih lagi mampu melakukan sedekah, infak. Menunjukkan subhanallah, infak sedekah adalah ciri-ciri pemuda ataupun orang yang soleh, walaupun dalam keadaan dia kesempitan dan sebagainya, masih lagi kuat melakukan infak dan juga sedekah. Subhanallah. Dan dalam perjalanan itu, cuba kita tengok ayat yang ke-10. Ayat ke-10 surah Al-Kahf yang kita bacakan tadi. إذ أول فتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Subhanallah. Tuan-puan dan mata Allah sekalian, kalaupun kita tidak mampu menghafal 10 ayat Al-Kahfi, tolong hafal ayat yang ke-10 surah Al-Kahfi. Kerana ayat ini merupakan doa Ashabul Kahfi ketika dalam perjalanan menyelamatkan diri mereka dan akidah mereka, paling utama akidah mereka. Masya Allah. Yang bermaksud, ingatlah ketika pemuda-pemuda itu berlindung, ketika pemuda-pemuda itu dalam perjalanan ataupun dalam berlindung, mencari perlindungan, lalu mereka berdoa, Rabbana, wahai Tuhan kami, atina, kurniakanlah kepada kami, min ladunka rahmah, daripada sisimu, rahmatmu. Rahmat, bila kita sebut rahmat, jangan membayangkan rahmat itu ia dalam kasih sayang Allah sekian-sekian. Rahmat membawa maksud, apabila seseorang itu dalam kesukaran, maka Allah berikan kemudahan. Apabila seseorang itu dalam kelaparan, Allah berikan kekenyangan. Apabila seseorang itu perlukan pertolongan, Allah berikan bantuan. Sekiranya seseorang itu dalam kesempitan, Allah beri kelapangan. Rahmat membawa maksud, apabila kita dalam sakit, maka Allah berikan kita kesembuhan. Jadi tuan-puan sekalian, maksud rahmat itu meluas. Rahmat saat kita hidup, rahmat saat kita sakaratul maut, rahmat ketika kita dibangkitkan di mahsyar. Kita sangat memerlukan rahmat Allah untuk masuk syurga. Jadi pemuda ini ketika dalam proses dia menyelamatkan diri, dia minta dengan Allah, Rabbana atina min ladunka rahmah. Ya Allah, wahai Tuhan kami mohon daripada sisimu rahmatmu. Satu permintaan yang wajib kita minta. Min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Wa hayyi lana min amrina rasyada. Subhanallah, maksud dia wa hayyi lana min amrina. Ya Allah, sempurnakanlah dalam urusan kami ini. Dan ya Allah, sempurnakanlah, wa hayyi lana, sempurnakanlah bagi kami, wa hayyi lana min amrina, dalam urusan kami ini, rasyada, petunjukmu yang jelas. Tuan-puan dan mati Allah sekalian, apapun yang kita nak buat, tolong mulakan dengan doa ini. Mulakan. Ashabul Kahfi dalam perjalanan dia menyelamatkan dirinya, nak menuju ke mana ni, meminta petunjuk daripada Allah dan rahmat daripada Allah. Kita kadang-kadang nak beli sesuatu, nak beli makanan di tempat yang kita tak biasa. Kita tak kenal peniaga, kita tak tahu mana kedai, orang-orang yang amanah, orang-orang yang soleh. Tuan-puan dan mati Allah sekalian, kita nak fikir ni pasal nak pilih sekolah anak, kita nak fikir ni pasal nak pilih college anak ni, universiti anak ni, kita nak fikir pasal apa pun saja.
Kalau siapa yang selalu meminta petunjuk daripada Allah, insya-Allah setiap keputusan, setiap tindakannya ada bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah kita cuba praktikkan hari ini. Cuba praktikkan hari demi hari. Bila kita nak buat apa-apa keputusan, bang saya confuse lah bang, yang mana satu kan? Bang kita ni nak apa? Subhanallah, daripada kecil perkara sampai apatah lagi yang besar perkara, kita minta Rabbana atina min ladunka rahmah. Ya Allah, wahai Tuhan kami mohon daripada sisimu rahmatmu. Wa hayyi lana min amrina rasyada. Dan sempurnakanlah dalam urusan kami ini rasyada, petunjukmu yang jelas. Kita mohon Allah sempurnakan apa yang urusan kita. Urusan apa pun tuan-puan sekalian, harian kita yang kita confuse, kita perlukan petunjuk, kita minta dengan Allah. Jadi akhirnya Allah memberi petunjuk kepada pemuda ini dalam keadaan buntu untuk pergi menuju kepada satu gua. Yang lalu mereka pun mengikut petunjuk ini. Mereka berdiam dalam gua tersebut. Subhanallah, setelah mereka bangkit, mereka boleh borak sesama mereka. Berapa lama kita tidur ya? Ada yang kata setengah hari, ada yang kata 1 hari. Kenapa pemuda ini hanya menjagakan mereka tidur hanya setengah hari? Kerana rupa paras mereka masih sama. Bukannya mereka jadi tua walaupun dah 310 tahun, dah 300 tahun tidur. Allah yang membolak-balikkan mereka. Kenapa mereka masih kata bila mereka bangun tengok sesama sendiri, mungkin setengah hari kot, mungkin 1 hari kot kita tertidur. Sebab apa? Rupa paras mereka tidak berubah. Bukannya janggut panjang, misai hijab panjang, rambut jadi panjang kusut, masih tak. Mereka masih tidak berubah. Mereka masih segar, mereka masih kelihatan muda. Dan mereka tidak merasakan kelaparan menggigil kerana tidur 300 tahun. Tuan-puan sekalian, bayangkan siapa yang hidupnya dapat petunjuk, dimakbulkan Allah berdoa dengan doa Ashabul Kahfi ini. Dia bukan sekadar diberikan oleh Allah ilham untuk menyempurnakan tugasnya, tugas hariannya, mencari rizki dan sebagainya, tetapi dia akan mendapat total pertolongan daripada Allah. Siapa yang duk fikir nak cari rizki macam mana lah sekarang, susah sangat ni ya Allah, minta Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada, dan sempurnakanlah urusan kami ini dengan petunjukmu yang jelas. Ya Allah, confuse ni, nak fokus bisnes mana? Sekarang buat 10 bisnes online ni. Tapi ya Allah, sesungguhnya kalau tak fokus, semuanya tak jadi. Jadi yang mana satu? Nak pilih 3 ya Allah. Minta petunjuk dengan Allah. Allahu Akbar. Once kita minta dengan Allah dan Allah beri kita petunjuk, tuan-puan sekalian, Allah akan berserta dengan kita, bersama dengan kita, supaya kita kekal dalam keadaan yang buat yang sempurna dan terbaik. Subhanallah, saya sebenarnya nak sentuh 10 ayat terakhir, sebab 10 ayat terakhir itu sangatlah indah. Allah sebut tentang orang yang soleh. Allah sebut tentang orang soleh ini akan bertemu dengan Allah. Allahu Akbar. Tapi sebab kita ada pengajian Riyadhus Salihin, insya-Allah nanti kita akan sebutkan dalam kuliah khas berkenaan tadabbur 10 ayat awal, 10 ayat terakhir Al-Kahfi, insya-Allah. Okey, alhamdulillah muslimin muslimat dimati Allah sekalian, kita akan pergi kepada pengajian kita berkenaan dengan pengajian kitab Riyadhus Salihin. Pengajian kitab Riyadhus Salihin. Ustazah tunjuk yang lain pula, jangan bimbang, memang saya ada beberapa kitab Riyadhus Salihin. InsyaAllah kita akan pergi ke papan putih yang disediakan. Okey. Allahu Akbar. Nampak tu Ustazah talut. Okey, sahabat-sahabat dimati Allah sekalian, encik kita akan ke sini. Encik yang handsome, encik suami yang soleh, yang handsome. Okey. Okey, sekarang kita kena tegakkan. Okey. Apa encik? Yang ni dulu. Okey. Okey, Ustazah pink hari ni. Baju pink, tudung pink. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabat sekalian, sambungan pengajian. Kena pusing encik. Okey. Sambungan pengajian kitab Riyadhus Salihin. Kita masih lagi Bismillahirrahmanirrahim, Riyadhus Salihin, ikhlas dan hadirkan niat. Ikhlas dan hadirkan niat. Ini memang tulisan saya ya. Okey, sahabat di mata Allah sekalian, mari kita lihat
hadis yang ketiga dan hadis yang keempat. Jadi siapa yang nak menuliskan nota, tak mampu beli kitab, untuk pengetahuan sekalian, alhamdulillah kitab Riyadhus Shalihin ni telah ada dengan kami lebih kurang 150 naskah. 150 naskah. Dah ada yang membeli lebih kurang 50. Jadi tuan-puan sekalian, kitab ni kami hubungi banyak pihak untuk kumpulkan. Banyak pihak kita hubungi sana sini, penerbit tu penerbit ni, dan tak banyak pun berada di pasaran. Jadi kepada siapa yang nak menjadikan rujukan, maksudnya kita buat pengajian ni sampai habis kitab ni insya-Allah. Jadi bolehlah beli, sama-sama boleh rujuk suami isteri, anak-anak di rumah ataupun dengan kawan-kawan siapa yang belum kahwin dan sebagainya. Okey. Subhanallah. Jadi siapa yang nak boleh komen ya, boleh WhatsApp pada nombor yang kita kongsikan. Okey, hadis yang ketiga. Sama-sama kita bacakan, saya baca, tuan-puan ikut untuk dapat barakah keberkatan membaca hadis Nabi. Sebab Al-Quran kalamullah, manakala hadis Nabi adalah kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mencintai Allah, kita baca Al-Quran, mencintai Rasulullah, kita baca hadis Nabi. Dan ketika hadis Nabi dibacakan, insya-Allah kita cuba stop dulu buat perkara yang lain, kita fokus sebagai menghormati hadis Nabi. Insya-Allah begitu juga umpama kita sedang menghormati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, sebenarnya di hadapan tu dia adalah ayat ataupun ni saya terus pergi kepada matan hadis. Sebenarnya depan tu adalah wa an Aisyah. Wa an Aisyah. Hadis ini daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Wa an Aisyah qalat, daripada Aisyah radhiyallahu anha qalat, dia berkata, qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Memulai ikut dulu ya. Encik, okey ya, kamera, tunjukkan hadis ni dulu. Fokus ini dulu. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, la hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wa niyatun wa izastunfirtum fanfiru. Okey. Semua baca ya, semua baca. Okey, yang bermaksud qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataupun bersabdalah kita sebut. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la hijrata, tiada lagi hijrah, ba'dal fathi, selepas Fathu Makkah. Apa maksud Fathu Makkah? Pembebasan Makkah, iaitu ketika peristiwa hijrah daripada Mekah ke Madinah. Subhanallah. Dan hijrah ini adalah hijrah yang wajib. Diwajibkan, perintah wajib hijrah dilakukan, meninggalkan kampung halaman di Mekah. Okay. Walakin, dan tetapi yang ada jihadun wa niyah. Tak ada dah hijrah. Selepas Fathu Makkah, yang dimasukkan hijrah adalah perpindahan daripada tempat ke tempat yang diwajibkan. Walakin, tetapi yang ada adalah jihad wa niyat. Hijrah apa yang ada selepas hijrah Fathu Makkah ni? Iaitu hijrah kita setiap hari, iaitu jihad dan juga niat. Kita selalu perlu hijrah apa? Hijrah niat kita. Nak buat yang baik, nak berubah, nak bertaubat, dan juga jihad. Jihad kalau zaman sekarang ada 3 lah. Jihad fisabilillah, seperti mana saudara kita di Palestin, di negara-negara yang umat Islam ditindas mempertahankan agama, mereka berjihad untuk mempertahankan agama dengan jiwa dan raga. Subhanallah. Kemudian jihad apa? Jihad ilmu. Seperti mana kita hari ini, saat ini, kita berjihad, berjuang untuk belajar, untuk mengajar dan untuk beramal dengan ilmu. Itu jihad kita. Kemudian yang ketiga itu jihad ekonomi ummah. Subhanallah. Jadi siapa yang Allah pilih untuk berniaga dan sebagainya, buatlah yang terbaik. Lepas tu niat, hasil daripada perniagaan ini kita hantar ke Palestin, kepada Gaza. Kita hantar untuk untuk menyokong perjuangan kalau Palestin, Gaza tu bang, Allah Akbar, Allahumma salli Muhammad. Tentera Qassam, Brigade Al-Qassam. Subhanallah. Bila umat Islam infak sedekah kepada Palestin, Brigade Al-Qassam akan membeli keperluan-keperluan ketenteraan.
Sebab bukan jumlah yang sedikit ya keperluan ketenteraan yang diperlukan, sangatlah tinggi. Dari segi senjata, tentera dan sebagainya. Sebab kita bersama dengan mereka dan kita akan lihat nanti, subhanallah, apakah kelebihan. Walaupun kita tak pergi berjihad, insyaAllah kita dapat pahala, bahagian pahala bila kita menyokong. Jadi Masya Allah, begitu juga dengan jihad-jihad umat Islam di Malaysia yang buat kerja dakwah, buat kerja aman dan sebagainya. Kita fokus, kita kata, Ustazah, saya tak sempat lah Ustazah untuk sama-sama buat kerja amal macam NGO Ustazah, Sahabat Amalkan dan NGO lain. Saya kata tak apa. Walaupun puan tak sempat melakukan seperti mana kami, tetapi sebenarnya puan bersama dengan kami bila melakukan infak dan sedekah. Kerana tanpa infak dan sedekah, kami pun tak boleh nak buat kerja amal, kerja dakwah yang memerlukan dan enjinnya ataupun minyaknya. Kalau kereta canggih macam mana, tapi tak ada minyak, tak boleh jalan. Macam mana pun kami ada jentera, tapi bila kami tidak ada alat, iaitu keuangan tu, kami pun tak boleh nak pergi jauh. Okey, subhanallah. Wa izastum firtum, Nabi kata, dan apabila kalian diminta berangkat, fanfiru, maka berangkatlah. Nabi kata, bila kalian diminta berangkat melakukan hijrah, iaitu daripada Mekah ke Madinah, fanfiru, maka berangkatlah. Ini adalah perintah wajib untuk melakukan hijrah. Tuan-puan sekalian, daripada hadis ini, bila saya baca syarah Riyadhus Shalihin dan juga kitab Riyadhus Shalihin yang saya tunjukkan tadi, pada zaman sekarang tidak diwajibkan lagi walaupun berada di negara orang kafir. Contohnya orang umat Islam yang berada di Australia, berada di Amerika, berada di Britain, berada di mana-manalah negara yang bukan Islam, mereka tidak diwajibkan untuk berhijrah. Maksud bukanlah kita kata, okey, kamu ni duduk di Perancis ni, kamu ni duduk di Itali ni kan, kamu duduk di Rom ni. Ini bukan negara umat Islam ni, hijrahlah ke negara Islam. Itu lebih afdal. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin ini, syarahnya menyebutkan, barang siapa yang berada di negara kafir, dan negara kufur, negara orang-orang musyrik, tetapi dia bukanlah dalam keadaan dizalimi, dia tidak dipaksa untuk keluar daripada Islam, dan dia mampu pula melakukan dakwah. Mungkin dengan akhlaknya, mungkin dengan apa, dia boleh mampu pula melakukan dakwah, maka tuan-puan yang maka lebih afdal dia menetap saja di negara tersebut. Sebab dengan keberadaannya dia boleh melakukan dakwah. Tetapi sekiranya dia berada di negara kafir dan dia ditindas, dia dipaksa, dia dihina dan sebagainya, dan dia tidak kuat, maka ketika itu yang terbaik baginya adalah melakukan hijrah, berpindah ke negara umat Islam. Subhanallah. Okey, muslimin muslimat sekalian, selesai kita membaca hadis yang ketiga dalam kitab Riyadhus Shalihin ini. Sekarang kita akan baca hadis yang keempat. Masya Allah. Okey, sama-sama Encik alih ke sini. Gitu. Kasih Encik Suami. Okey. Hadis yang keempat, sama-sama baca dengan saya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Cuba Encik pun baca sama baru saya. Okey. Okey. Wa an Abi Abdillah. Okey, ini ada sambungan lagi, beberapa orang lagi, tapi saya buat titik-titik je. Qala kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazatin faqala inna bil Madinah la rijalan ma sirtum masiran wala qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum habasahum al-maradu wa fi riwayatin illa syarakukum fil ajri. Rawahu Muslim. Masya Allah, subhanallah. Okey, sahabat-sahabat dimati Allah sekalian, bila sebut rawahu Muslim, ini hadis riwayat Muslim. Bila sebut muttafaqun alaih, kan hadis ni kita tulis muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih maksudnya disepakati alaih, ke atas keduanya. Muttafaqun alaih disepakati ke atasnya. Ke atasnya ni hadis ini disepakati oleh siapa? Bukhari,
Bermaksud hadis ini disepakati Bukhari dan Muslim. Bila jumpa perkataan muttafaqun alaih, disepakati ke atasnya, tu ke atasnya tu, ke atas hadis ini oleh Bukhari dan Muslim. Hadis yang kita bacakan juga hadis yang sahih yang keempat ini merupakan hadis riwayat Muslim. Kita tahu Bukhari dan Muslim imam besar dalam ulama besar hadis, mentakhrijkan hadis dengan sangat teliti. Bila kita jumpa hadis Bukhari dan Muslim, kita yakin bahawasanya itu adalah hadis yang sahih. Subhanallah. Okey, kita baca. Daripada Abi Abdillah sekian-sekian qala, dia berkata, kunna ma'an nabi, kami bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazatin, dalam satu perang. Abang cik ni okey tak ni? Okey. Kami bersama dengan Nabi dalam satu perang. Faqala, lalu Nabi bersabda. Yang bersabda ni Nabi ya. Nabi bersabda, inna bil Madinah, sesungguhnya di Madinah, la rijalun, ada beberapa orang. La rijalun ni ada beberapa orang lelaki. Subhanallah. Nabi sebut sesungguhnya di Madinah. Sekarang mereka ni berada di mana? Mereka tak ada di Madinah sekarang ni. Bangsa Nabi cakap ni mereka tak ada di Madinah. Mereka berada di mana? Mereka ada di medan perang. Lalu Nabi kata, sesungguhnya di Madinah ada beberapa orang. Masirtum masiran, yang ketika kita menempuh, yang ketika kita ni menempuh perjalanan nak pergi perang ni, yang mana ketika kita menempuh perjalanan, wala qata'tum wadiyan. Masirtum masiran wala qata'tum wadiyan. Okey, sebenarnya masirtum bukan yang ketika kita. Yang mana masirtum, mereka ketika masirtum, yang mereka ini tidak bersama. Nabi kata sesungguhnya di Madinah ada beberapa orang yang mereka ini ketika ini tidak bersama, menempuh perjalanan dan tidak bersama kita dalam menyerbangi lembah. Subhanallah. Mereka ni duduk mana? Duduk di Madinah. Mereka tak ikut kita ni menempuh perjalanan. Mereka pun tak menyeberangi lembah-lembah yang kita seberang ni susah payah ni. Illa kanu ma'akum. Masya Allah. Melainkan mereka itu tetap dianggap bersama. Habasuhum al-maradu. Mereka terhalang kerana sakit. Mereka terhalang kerana sakit. Subhanallah. Wa fi riwayatin illa syarakukum fil ajri. Dalam riwayat yang lain menyebutkan illa syarakukum fil ajri. Melainkan mereka itu bersekutu ataupun bersama ataupun berkongsi pahala dengan kamu. Subhanallah. Tuan-puan dan mata Allah sekalian, ketika saya membacakan hadis ini dan saya baca terjemahan syarah dan sebagainya, hati rasa sangat bahagia dan gembira. Subhanallah. Kerana apa? Kerana daripada hadis ini kita dapat belajar. Nabi kata sesungguhnya di Madinah mereka sedang berada di medan perang, dan Nabi kata sesungguhnya di Madinah ada beberapa orang yang dia tidak bersama dengan kita menempuh perjalanan, iaitu dan juga menyeberangi lembah, kecuali mereka itu seperti dianggap bersama dengan kita. Mereka tak bersama dengan kita, susah payah ni duduk medan perang, tapi mereka itu seumpama bersama dengan kita. Dalam riwayat yang lain Nabi menyebutkan mereka itu berkongsi pahala dengan kita. Mereka itu tak boleh join kita ni, Nabi kata, disebabkan terhalang dengan sakit. Kalau tak sakit mereka akan bersama. Jadi disebabkan niat mereka tu memang nak bersama dengan kita, mereka sebenarnya memang nak berperang dengan kita. Walaupun mereka tidak ada jasad mereka bersama kita, mereka sebenarnya seumpama dengan kita. Dalam riwayat hadis yang lain Nabi sebut mereka dapat pahala yang sama seperti kita. Subhanallah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ini adalah satu kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala yang sangat hebat kepada siapa? Kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana ada satu riwayat yang menyebutkan, ini keterangannya begitulah tuan-puan dan mata Allah sekalian, betapa hebat dan besarnya niat. Kan tajuk kita Riyadhus Shalihin, ikhlas dan menghadirkan niat. Jika kita benar-benar ikhlas untuk melakukan sesuatu kerana Allah, betul-betul ikhlas nak buat sungguh-sungguh ni, nekat nak buat, tetapi terhalang, mungkin kerana sakit,
ataupun terhalang dengan sebab-sebab yang lain kerana musafir dan sebagainya, Allah telah tetap akan memberikan kepada kita ganjaran pahala seumpama kita melakukannya. Okey, baiklah. Yang ni saya nak minta izin duduk dan kita nak sambung keterangannya. Masya Allah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Nampak tu encik suami tu. Susah payah tu. Masya Allah, subhanallah. Terima kasih kepada semua yang hadir. Okey. Ini antara perkara penting. Tuan-puan dengar sekejap je lagi. 5 minit, insya-Allah. Okey. Ya, pusing. Okey. Okey. Masya Allah. Okey je encik. Tak apa encik. Okey dah tu. Encik buat rapat sikit. Okey, terima kasih encik suami. Subhanallah, muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian. Tadi kan Nabi SAW menceritakan tentang ada golongan yang tak ikut perang. Tak ikut menempuh perjalanan yang susah ni nak menuju ke medan perang. Dan ada lelaki yang maksudnya manusia yang tak ikut pergi menyeberangi lembah demi lembah ni nak sampai medan perang. Tapi Nabi kata mereka seumpama bersama dengan kita, dan dalam riwayat yang lain menyebutkan mereka berkongsi pahala dengan kita. Jadi di sini nak memberi penekanan betapa besarnya peranan niat. Tapi kalau mereka yang tak ikut bersama dengan Nabi, tapi tak ada niat pun untuk bersama dengan Nabi, tak ada niat pun untuk pergi berperang, mereka tu tak dapat. Tetapi yang memang berniat untuk melakukan, untuk buat perang bersama dengan Nabi, mempertahankan agama Allah, walaupun mereka tak hadir, mereka terhalang kerana sakit, maka mereka tetap dapat. Okey, antara hadis Nabi yang lain yang berkaitan juga dengan tak buat tapi dapat juga pahala, yang mana Nabi SAW bersabda, barang siapa yang melazimi sesuatu amalan soleh, barang siapa yang menjadi kelaziman dia melakukan amal soleh, lalu terhalang dengan sakit ataupun musafir, maka tetap dicatat baginya pahala seumpama dia melakukannya. Tuan-puan dan Allah sekalian, satu contoh je saya bagi. Contoh, kita selalu beramal dengan baca surah Al-Mulk pada setiap malam, tapi Allah uji kita sakit. Contohnya dengan musibah COVID-19. Lepas tu masuk ward. Sampai stage 3, stage 4 contohnya. Lepas tu koma contohnya. Koma mungkin ditidurkan dalam tempoh 1 bulan, mungkin 2 minggu contohnya. Walaupun kita tak baca dah Al-Mulk pada setiap malam. Apa lagi yang kita lazimi? Mungkin solat sunat duha pagi. Mungkin kita lazimi solat tahajud pula malam. Apa sahaja amal soleh yang kita lazimi, lalu terhalang kerana sakit ataupun kerana musafir. Nabi sebut dalam hadis ni dua, kerana sakit ataupun musafir. Tetap dicatat baginya pahala umpama dia melakukannya. Dalam tempoh dia tak mampu ataupun sakit biasa, demam, kita pun tak mampu nak buat. Kita tak buat pun solat duha tu. Tapi sebab dah menjadi kelaziman kita, Masya Allah, kita tetap dicatat bagi kita seumpama catat pahala, walaupun tak buat, pahala tetap dicatat melakukan solat duha, tetap dicatat pahala baca surah Al-Mulk, tetap dicatat pahala sekian-sekian. Itulah kelebihannya orang yang istiqamah dan orang yang benar-benar melakukan ibadah ikhlas kerana mengharapkan redha Allah. Kerana tuan-puan sekalian, Allah yang maha memberi, Allah yang memberikan pahala, bukan manusia. Jadi Allah berhak untuk memberikan pahala dalam bentuk apa jua. Walaupun orang itu tidak melakukan kerana kelaziman dan niatnya yang ikhlas, Allah tetap mengurniakannya. Dan saya ingin membacakan satu hadis Nabi SAW, riwayat Muslim 5039. Subhanallah, dan kita jadikan ini satu dimensi baru, satu prinsip baru dalam hidup kita. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi SAW bersabda, man sa'alallaha syahadah bisidqin ballaghahu Allahu manazila syuhada wa in mata ala firashihi. Allahu Akbar, subhanallah. Hadis sahih riwayat Muslim dan Ibnu Majah 2797. Nabi bersabda, sesiapa yang dengan jujur meminta kepada Allah, man sa'alallaha, barang siapa yang dengan jujur, dengan ikhlas, dengan sungguh-sungguh
Barang siapa yang jujur dengan ikhlas, dengan sungguh-sungguh. Man sa'alallah, meminta dengan betul-betul sungguh-sungguh, memang hadirkan niat di dalam hati kepada Allah, asyahadah bisidqin, iaitu mati syahid. Meminta dengan Allah supaya dapat mati syahid. Ya Allah, kurniakanlah aku mati syahid ya Allah. Minta lepas solat sungguh-sungguh, ya Allah, kurniakanlah aku mati syahid ya Allah, aku nak mati syahid ya Allah. Sebab kita tahu orang yang mati syahid ini, dia mati dalam keadaan dibersihkan Allah segala dosa. Dia akan dibersihkan Allah segala dosa. Tidak ada dosa apapun lagi. Maksudnya dia mati dalam keadaan yang bahagia, dia tak takut menghadapi kematian, dia mati syahid. Allahu Akbar. Dalam satu hadis yang lain, Nabi sebutkan sesungguhnya orang mati syahid itu diampunkan segala dosa kecuali yang tak selesai adalah hutang saja. Masya Allah. Jadi mudah-mudahan selepas kita mati, kalau ada hutang, ada waris yang menyelesaikan hutang kita. Mudah-mudahan begitulah tuan-puan sekalian. Tapi berusahalah untuk menyelesaikan hutang. Cuba dengar hadis ini sampai habis. Nabi sebut, man sa'alallahu syahadah bisidqin ballaghallahu manazilah syuhada wa in mata ala firashi. Nabi bersabda, sesiapa yang dengan ikhlas, dengan jujur, dengan niat sungguh-sungguh meminta kepada Allah untuk mati syahid, maka Allah akan mengangkat darjatnya seperti darjat orang mati syahid, meskipun nantinya dia mati di ranjang, meskipun dia mati di atas katil. Ranjang tu maksudnya di atas katil, di atas tilam. Subhanallah, Nabi menyebutkan sesungguhnya barang siapa yang berniat sungguh-sungguh untuk mati syahid, tetapi akhirnya maka Allah akan angkat darjatnya, Allah beri dia kedudukan mati syahid, walaupun nantinya dia mati hanya di atas katil. Tak mati pun di medan perang, tak mati pun di medan perang, tak mati pun dalam mempertahankan, maksudnya dibunuh oleh musuh, tetapi dia mati di atas ranjang ataupun di atas katil, mungkin asbab sakit. Ialah asbab sakit lah biasanya kalau di katil ni kan, asbab sakit. Dia tetap diangkat darjat sebagai orang yang mati syahid. Sebenarnya di sini hadis Nabi ini mengangkat kedudukan apa dia? Niat, kehebatan niat. Betapa besarnya niat, keinginan yang kuat itu. Walaupun akhirnya tak dapat pun kematian syahid tu, Allah tetap mengangkat darjat umpama seperti mati syahid. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dalam satu riwayat menyebutkan tentang perbualan Nabi Musa alaihi salam, Nabi Musa kalamullah, bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila Nabi Musa membaca tentang kelebihan umat akhir zaman, tentang umat yang terbaik di dalam kitab Taurat. Nabi Musa kitab Taurat kan? Nabi Musa kitab Taurat. Masya-Allah. Jadi hadis Nabi tadi, kita cuba berniat dan meminta dengan Allah walaupun kita macam tak ada harapan nak mati syahid yang benar-benar tu, yang di medan perang, sebab kita berada di Malaysia. Wallahu alam, jika berlaku perang dan kita pergi berperang, mudah-mudahan kita dapatlah kelebihan mati syahid, mempertahankan agama Allah di medan perang. Tapi kalau tak dapat tuan-puan sekalian, jadi kita selalu minta dengan Allah lepas solat, minta dengan Allah, ya Allah berikanlah aku mati syahid ya Allah. Nangis-nangis minta, ya Allah aku nak mati syahid ya Allah. Berikan aku kematian yang indah itu, mati syahid ya Allah. Mudah-mudahan dengan itu walaupun kita mati di katil ataupun mati asbab-asbab yang lain, kita tetap diangkat darjat mati syahid. Okey, saya nak sebut tadi tu hadis riwayat yang lain menyebutkan tentang bagaimana perbualan Nabi Musa kalamullah. Kenapa Nabi Musa diberi gelaran kalamullah? Kerana Nabi yang paling banyak berkata-kata dengan Allah secara terus, secara direct. Nabi Musa ketika membaca kitab Taurat lalu membaca tentang kisah-kisah umat yang terbaik. Nabi Musa berkata kepada Allah, ya Allah, aku membaca dalam kitab Taurat ini tentang suatu kaum yang terbaik, yang mana mereka ini mampu menghafal kitab mereka. Nabi Musa berkata, jadikanlah ia umatku. Lalu Allah menjawab, ia milik Ahmad. Hanya umat Nabi Muhammad SAW saja yang mampu menghafal kitab. Sebab itu kita lihat hafiz-hafizah hari ini. Bayangkan Al-Quran sangat tebal tuan-puan sekalian. Sangat tebal, sangat detail. Tetapi hafiz-hafizah Allah kurniakan apa? Mampu hafal Al-Quran. Tak salah walaupun satu ayat, walaupun satu huruf, walaupun satu baris. Dan kelebihan ini Allah hanya kurniakan kepada umat Nabi Muhammad SAW saja. Kerana itu umat terdahulu, kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, semuanya telah pun diubah suai. Semuanya telah ditokok tambah. Tidak ada lagi sampai pada hari ini kitab Zabur, Taurat dan Injil yang tepat, yang betul-betul ni. Semuanya telah diseleweng, telah diubah. Tetapi Al-Quranul Karim tidak diubah sampai hari ini. Allah jaga, Allah pelihara melalui ingatan para hafiz dan hafizah.
Sebab itu apabila Nabi Musa menjawab, "Ya Allah, aku membaca dalam kitab Taurat ini tentang umat yang sangat terbaik, yang mana mereka mampu menghafal kitab mereka. Jadikanlah ia umatku." Lalu Allah menjawab, "Ia milik Ahmad. Ia hanyalah untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Kemudian Nabi Musa AS berkata lagi, "Ya Allah, aku membaca dalam kitab Taurat ini tentang suatu umat yang terakhir, dan umat itu umat yang terawal akan masuk syurga, yang mana pintu syurga tak akan dibuka melainkan umat ini dulu yang akan masuk." Lalu Nabi Musa berdoa, "Ya Allah, jadikanlah ia umatku." Lalu Allah menjawab, "Ia milik Ahmad." Tuan-puan dan mati Allah sekalian, ini kelebihan kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah angkat kedudukan kita menjadi umat Nabi Muhammad. Tuan-puan sekalian, sesungguhnya semua para nabi dan semua manusia mengharapkan lahir sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun kita tidak pernah meminta dengan Allah untuk menjadi umat Nabi Muhammad. Allah pilih kita, nama kita, roh kita, jasad kita untuk menjadi umat yang terbaik ini, untuk menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana kelebihan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat oleh Allah begitu banyak berbanding umat-umat terdahulu, begitu banyak. Ketika di mahsyar, kita adalah umat yang terakhir. Umat terdahulu bermula daripada umat Nabi Adam dibangkit bersama dengan kita. Tetapi umat yang pertama akan dihisap oleh Allah adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat Nabi lain perlu menunggu lebih lama daripada kita. Dan syurga Allah tidak akan dibuka melainkan umat Nabi Muhammad terlebih dahulu melangkah masuk ke dalam syurga. Subhanallah. Tuhan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Dan satu-satunya Nabi yang boleh memberi syafaat kepada umatnya hanyalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika umat Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa mencari Nabi mereka, umat Nabi Musa contohnya mencari Nabi Musa supaya diberikan pertolongan, semua Nabi mengatakan nafsi, nafsi, nafsi. Diriku, diriku, diriku. Ini dalam satu hadis Nabi-Nabi menceritakan, menggambarkan suasana pada mahsyar. Yang mana ketika itu para manusia mencari Nabi, para umat mencari Nabi masing-masing. Dan apabila mereka bertemu dengan Nabi mereka, lalu mereka mohon pertolongan, lalu semua Nabi menyebutkan nafsi, nafsi, nafsi. Diriku, diriku. Sesungguhnya diriku ini pada tangannya. Dan salah seorang Nabi menyebutkan, menjawab kepada umatnya, sesungguhnya aku tidak pernah melihat kemarahan Allah seperti marahnya Allah pada saat ini. Maksudnya para Nabi pun duduk takut ni. Diriku, diriku hanya pada tangannya. Maksudnya aku pun tak confirm lagi ni. Bagaimana aku nak tolong kamu? Dan sebahagian Nabi mengatakan, kamu carilah Muhammad, kerana hanya dia sahaja yang boleh membantu manusia yang lain di hari yang tidak ada naungan melainkan naungan Allah ini. Tuan-puan dimati Allah sekalian. Yang pertama tadi, kelebihan umat Nabi Muhammad SAW, ini saja umat yang mampu menghafal kitab. Yang kedua, syurga tidak akan dimasuki melainkan umat Nabi Muhammad terlebih dahulu yang akan masuk. Yang ketiga, Nabi Musa baca lagi dalam Taurat. Semua dalam kitab Taurat, Injil, Zabur semua menceritakan tentang umat yang terbaik, iaitu tentang kita, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Musa berkata lagi, "Ya Allah, di dalam kitab Taurat ini menceritakan tentang umat yang terbaik yang dipilih oleh-Mu ya Allah untuk menghadapi fitnatul Dajjal. Jadikanlah ia umatku ya Allah." Lalu Allah menjawab, "Ia milik Ahmad." Umat yang terbaik, yang nampak lemah, yang umur yang pendek, yang terlalu banyak ujian dan cabaran, yang fitnah yang dihadapi oleh kita umat Nabi Muhammad, fitnah yang jauh lebih dahsyat berbanding fitnah umat-umat yang terdahulu. Kalau umat Nabi Nuh menghadapi fitnah apa? Gay kan, homoseksual, iaitu lelaki sama lelaki. Tapi kita umat Nabi Muhammad SAW sekarang bukan menghadapi antara homoseksual lelaki dengan lelaki saja, tetapi fitnah lesbian, gay, monoseksual, biseksual, semua jenis ada. Kalau pada zaman jahiliah, yang dibunuh hidup-hidup adalah anak perempuan, dibunuh hidup-hidup. Tetapi zaman sekarang kita menghadapi fitnah apa? Bukan anak perempuan saja dibunuh hidup-hidup, anak lelaki, ibu bapa dibunuh hidup-hidup, isteri dibunuh, suami dibunuh. Fitnah umat akhir zaman ini, kita ini berkali ganda berat dan besar, hebat, dahsyat berbanding umat terdahulu. Tuan-puan yang dimati Allah sekalian, kalau umat terdahulu ada satu ketika sembah bintang, ada seketika sembah bulan, ada seketika sembah majusi, sembah api. Tapi umat akhir zaman ini diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala menyembah pelbagai bentuk sembahan.
Semua sembahan-sembahan terdahulu, berhala, semua ada pada zaman sekarang. Subhanallah. Dan fitnah yang paling dahsyat, dan tentang Dajjal ini bukan disebut dalam Al-Quran saja. Fitnah paling dahsyat itu Dajjal ini disebut juga dalam kitab-kitab yang lain. Dan Allah pilih umat yang dinampak seperti lembut, seperti lemah, umurnya pendek, inilah Allah pilih untuk menghadapi sedahsyat-dahsyat fitnah, iaitu fitnah tu Dajjal. Dan orang yang selamat daripada fitnah Dajjal dan tertentu ini, inilah golongan yang dijamin Allah syurga dan dijamin selamat daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Allah menjawab, ia milik Ahmad. Ia adalah untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Musa alaihi salam berdoa lagi, ya Allah, aku membaca dalam kitab Taurat ini tentang suatu umat yang apabila dia berniat melakukan sesuatu kebaikan telah dicatat baginya pahala. Dan apabila dia melakukannya digandakan lagi 10 kali ganda. Jadikanlah ia untuk umatku ya Allah. Lalu Allah menjawab, ia milik Ahmad. Ia untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini disebut di dalam hadis Nabi, hadis sahih yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Hadis riwayat Muslim 206. Man hum bihasanatin falam ya'malha kutibat lahu hasanah. Barang siapa yang berazam untuk melakukan sesuatu kebaikan tetapi tidak mampu melakukannya, terhalang untuk melakukannya, mungkin sebab sakit, sebab urusan, sebab tak sempat dan sebagainya, maka akan ditulis baginya satu kebaikan. Nabi Musa berdoa dengan Allah, ya Allah, aku membaca dalam Taurat ini tentang suatu umat yang apabila dia berniat melakukan sesuatu kebaikan lalu telah dicatat baginya pahala, dan apabila dia melakukannya maka dia akan digandakan sampai 10 kali ganda. Subhanallah, muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Tuan-puan dimati Allah sekalian, Nabi Musa berdoa, ya Allah, jadikanlah ia untuk umatku. Dan Allah menjawab, ia milik Ahmad. Ia adalah untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat sebelum ini tak dapat kelebihan ni, tuan-puan dimati Allah sekalian. Dan akhirnya Nabi Musa menyebut apa, tuan-puan dimati Allah sekalian? Ya Allah, jadikanlah aku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa minta dengan Allah, jadikanlah aku umat Nabi Muhammad. Kerana terlalu banyak kelebihan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, sesungguhnya para nabi dan para seluruh manusia sangat mengharapkan untuk lahir sebagai umat Nabi Muhammad. Dan kita tanpa kita minta dengan Allah, Allah pilih jasad, roh, nama. Kita semua ini menjadi umat yang terbaik. Yang mana Allah sebut di dalam Al-Quran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamu adalah sebaik-baik manusia. Kamu kuntum khaira ummatin, kamu adalah sebaik-baik umat, ukhrijat linnas, yang dikeluarkan di kalangan manusia. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Yang mana kamu ini diperintahkan oleh Allah untuk menyebarkan kebaikan, dan kamu ini perlu mencegah kemungkaran, wa tu'minuna billah, dan kamu perlu beriman kepada Allah, yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengiktiraf kita sebaik-baik umat yang dikeluarkan di kalangan seluruh manusia start daripada Nabi Adam alaihi salam. Allahu Akbar. Maka tingkatkanlah rasa syukur kita dan gunakanlah kesempatan yang ada untuk menjadi umat yang terbaik ini. Mudah-mudahan kita benar-benar bersama dengan Rasulullah di syurga, bersama dengan para syuhada, para mujahidin, para mujahidat. Dan sebagai kesimpulan, tuan-puan dan mati Allah sekalian, Masya Allah, kita perlu sentiasa memasang niat yang baik. Dan walaupun kita tidak mampu, contoh sekarang seperti mana yang saya sebutkan sebelum ini, kita kan nak dekat dengan ibadah korban, tuan-puan dan mati Allah sekalian. Saya tahu ramai di kalangan kita yang tidak mampu untuk buat ibadah korban, tapi tolong pasang niat sungguh-sungguh nak buat ibadah korban. Lepas solat doa, ya Allah, aku tidak mampu untuk buat ibadah korban, ya Allah. Tolong ya Allah, aku tidak mampu, aku susah ya Allah, baru hilang kerja ya Allah. Ya Allah, aku miskin ya Allah, Engkau tahu aku susah ya Allah, aku tak mampu nak buat ibadah korban. Namun aku teringin sangat nak buat ibadah korban ya Allah. Sebab apa? Nabi-Mu bersabda, sesungguhnya tidak ada, Nabi SAW bersabda, tidak ada suatu amalan yang lebih Allah cintai apabila tibanya Aidul Adha, melainkan kamu menyembelih binatang korban. Dan Nabi menyambung lagi, sesungguhnya binatang korban itu, giginya, kukunya, bulu-bulunya, maksudnya kulit-kulitnya, binatang korban itu akan dibangkitkan di mahsyar kelak untuk jadi saksi yang kita ni telah melakukan korban. Dan Nabi menyambung lagi, sebelum darah binatang korban itu menitik jatuh, kan masa disembelih tu,
Walaupun kita ambil satu bahagian saja, sebelum darah binatang korban itu jatuh menitik ke bumi, redha Allah sampai dulu kepada kita. Lalu bila kita dengar hadis Nabi ni, kita rasa, ya Allah, nak sangat buat korban tapi aku susah, ya Allah. Ya Allah, aku susah, ya Allah. Engkau tahu, Engkau Maha mengetahui, Engkau Maha melihat, ya Allah. Tetapi ya Allah, sungguh aku nak sangat buat ibadah korban. Jika Engkau murahkan rezekiku, ya Allah, Engkau lapangkanlah rezekiku untuk aku buat ibadah korban, ya Allah. Niat sungguh-sungguh dalam hati. Sekiranya sampai saat ketika kita sampai Raya Aidul Adha, kita tetap tidak dapat terhalang dengan ketidakmampuan dari sudut rezeki, dari sudut harta. Mudah-mudahan kita tetap dicatat melakukan ibadah korban. Boleh jadi orang yang niat sungguh-sungguh nak buat ibadah korban, nak dapat redha Allah, tapi terhalang, dia yang dapat pahala ibadah korban. Tapi boleh jadi ada orang ibadah korban sampai 10 ekor lembu. Boleh jadi sampai 5 ekor lembu, sampai banyak buat ibadah korban. Tetapi dia buat bukan dengan ikhlas semata-mata nak dapat redha Allah, tetapi dengan riak, dengan ujub, dengan takabur, dengan menunjuk-nunjuk. Dengan dia kata, aku buat ibadat korban tahun ni 10 ekor, aku sekian-sekian, kau berapa, alah sikitnya. Dengan disertai dengan rasa ingin menunjuk-nunjuk dan sebagainya. Boleh jadi walaupun dia buat ibadah korban, tetapi dia tidak dicatat melakukan ibadah korban. Korbannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini disebut dalam firman Allah yang kita bacakan pada siri yang pertama, yang mana Allah berfirman, sesungguhnya bukan binatang korban itu yang sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepada Allah ketakwaan kamu. Takwa kamu ketika kamu melakukan ibadah korban itu yang akan sampai kepada Allah. Ini firman Allah, jelas Allah menyebutkan, sesungguhnya bukan binatang korban itu yang sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepada Allah ketakwaan kamu ketika kamu melakukan ibadah korban tersebut. Jadi yang kita takut, kita buat ibadah korban, tapi bukanlah kerana ikhlas, ada terselit. Kalaulah kita diuji dengan niat yang tidak baik dan sebagainya, maka Tuhan pada mata Allah saya, kita istighfarlah, ya Allah, aku buat korban ini kerana mengharap redha-Mu. Namun saya nak menyeru sahabat-sahabat sekian, hasil daripada kita belajar hari ini, betapa besarnya peranan niat, Masya Allah. Walaupun kita tidak mampu dan tidak sempat untuk melakukan ibadah, mungkin kerana mati, mungkin kerana sakit, ataupun kerana apalah, terhalang, tetap dicatat kita melakukannya apabila niat kita benar-benar ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi tak terpakai, orang tu mampu, dia mampu ada duit simpanan tu, 2,000, 3,000, dia mampu, memang tak ada simpanan, tapi ada gelang, ada omel, ada rantai, tapi dia doa juga, ya Allah, aku tak mampu, ya Allah, Kau Maha mengetahui. Allah Maha mengetahui siapa yang mampu, siapa yang tidak mampu, siapa yang jujur, siapa yang benar dalam kata-katanya, siapa yang tidak benar. Dia mampu, dia boleh je pergi Ar-Rahnu, kan, pergi ambil satu gelang, pergi Ar-Rahnu, dapat Ar-Rahnu 2,000 sebab gelang dia tu mahal, tapi dia kata saya nak ambil dalam 600, 700 je, saya nak buat korban sebab tak ada simpanan, ada emas gelang je. Sebab apa? Dia sebenarnya mampu, tapi dia kata tak mampu, itu menipu, tak jujur. Allah Maha mengetahui dia ada harta sebenarnya untuk dia korbankan, untuk dia buat ibadah korban ni. Tuan-puan dan puan Allah sekalian, Masya Allah. Jadi siapa yang benar-benar ikhlas jujur tapi betul-betul tidak mampu, maka subhanallah, mudah-mudahan tetap dicatat pahala korban walaupun dia tidak melakukannya. Jadi saya ingin menyeru sahabat-sahabat untuk korban pada tahun ini. Belum tentu kita dapat korban ni, belum tentu lagi. Tetapi kan esok lusa gaji, apa yang ada pada hari ini kita dah daftar dulu. Kalaupun kita mati, kita tetap dicatat pahala korban. Daftar dulu tuan-puan sekalian, saya mohon daftar dulu dengan mana-mana syarikat ibadah korban, dan kami juga memang ada buat ibadah korban. Boleh tengok nombor telefon yang tertera. Subhanallah, kita cuba dulu daftar, kata bayar, dan dengan kami boleh bayar 2 kali 3 kali pun, bayar sampai saat akhir. Yang penting bayar sebelum ibadah korban dibuat. Kan, bayar ustazah nak bayar 4 kali boleh, niaga sikit bayar pun boleh, kita permudahkan. Kita nak meramaikan tuan-puan sekalian, kita sebenarnya tak ada jaminan COVID ini selesai. Belum jamin kita boleh hidup tahun depan, boleh jamin kita dapat jumpa Idul Adha tahun depan, boleh jamin jumpa lagi Ramadan. Tapi apa yang ada pada hari ini juga kita cuba, mungkin pergi Ar-Rahnu ke, ataupun carilah, keluarkanlah belanja daripada akaun kita dan sebagainya. Ibu ayah pula ajak anak-anak, buatlah ibadah korban, besar sangat pahala, amalan yang paling dicintai oleh Allah. Kemudian binatang korban binatang korban yang akan jadi saksi di mahsyar kelak, dan banyak lagi hadis Nabi yang sahih berkenaan dengan kehebatan dan kemuliaan ibadah korban ni, sehingga Nabi SAW beri peringatan, barang siapa yang mampu
yang mampu melakukan ibadah korban tetapi tidak melakukannya. Nabi kata, janganlah kalian mendekati kami, jangan mendekati rumah Allah. Soalnya Nabi ni tak nak orang, Nabi marah, Nabi geram sangat, Nabi marah, Nabi murka kepada orang yang mampu buat ibadah korban tapi tak mahu. Ada duit, ada harta yang boleh dikorbankan untuk buat ibadah korban. Sama ada kalau yang terbaik kita buat seekor lembu, seekor binatang, itu yang paling terbaik. Tak mampu, buatlah seekor kambing. Tak mampu juga, buatlah satu bahagian daripada lembu yang terbaik. Jangan cari lembu yang paling murah, yang kurus kering, sebab itu murah harga dia. Ambil yang terbaik. Tak mampu juga, ambillah yang semampu. Tak mampu buat dalam negara, buat luar negara. Memang afdal dalam negara, sebab ramai asnaf fakir miskin dalam Malaysia kita. Semakin ramai asnaf fakir miskin. Sebab itu target kita untuk melalui korban sahabat Amal Care ni, kita target 10,000 asnaf fakir miskin. Dan memang yang berdaftar dengan kami memang dah ramai. Kita ada ejen seluruh Malaysia, kita nak target 10 ekor lembu setiap negeri melalui ejen-ejen kita seluruh Malaysia. Jadi sahabat-sahabat dimati Allah sekalian, Nabi bersabda, barang siapa yang mampu melakukan ibadah korban tetapi enggan, tak mahu. Kerana apa? Kerana tak mahulah, kerana kedekut, kerana tak nak buat ibadah korban. Nabi kata jangan mendekati tempat ibadah. Soalannya jangan mendekati masjid. Nabi macam tak nak jumpa, Nabi tak nak pandang, Nabi marah kepada siapa orang yang mampu tapi enggan melakukan ibadah korban. Tuan-tuan yang mati Allah, percayalah, bila kita buat ibadah korban, Allah lipat gandakan rezeki. Allah melapangkan keluasan rezeki kepada kita. Usahalah, ikhtiarlah. Doa, usaha, insya-Allah Allah akan kurniakan. Alhamdulillah, muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Sekadar itu perkongsian pada hari ini. Nampaknya sejam juga hari ini. Tuan-puan yang mata Allah sekalian, mohon maaf. Saya ucap terima kasih semua, sayang semua kerana Allah, kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, dengan itu kita tangguhkan majlis ilmu kita dengan tasbih kafarah dan surah Wal-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-Asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Baiklah, sebab ada ramai yang tanya, Ustazah macam mana nak daftar ibadah korban bersama NGO kami Sahabat Amal Care. Kita buat dalam negara. Dalam negara ni kita akan buat seluruh Malaysia termasuk Sabah Sarawak. Seluruh Malaysia. Bagaimana proses saya dah terangkan malam tadi. Proses sebab kita ada ejen seluruh Malaysia. Dan asnaf yang berdaftar dengan kami memang dah ada. Subhanallah. Jadi kita dah ada nama-nama bakal penerima daging-daging korban. Apa pihak masjid ke pihak komuniti yang nak beli lembu dengan kami pun boleh. Sebenarnya kami memang ada ladang ummah yang ada hampir 500 ekor lembu sihat-sihat, gemuk-gemuk. Sebab apa? Kita beri makan 80% alami. Daripada pokok, daripada daun hijau, daripada sawit, dia punya kulit sawit. InsyaAllah Sabtu Ahad ni saya akan turun ke ladang ummah. Nanti tengok live saya di sana bersama dengan lembu-lembu kita yang segar bugar, subhanallah. Jadi siapa yang tadi ada tanya, Ustazah macam mana nak daftar, anda boleh hubungi nombor yang tertera korban di Malaysia, iaitu boleh ambil nombor ni ya. Siapa yang nak buat korban di Malaysia, iaitu 011 2090 3735. Okey, saya baca sekali lagi dan anda boleh tolong tuliskan komen di ruangan komen 011 2090 3735. Okey, siapa yang tak mampu nak buat korban dalam Malaysia, buatlah juga korban luar negara kerana harga di sana lebih murah. Ada 350, ada 340. Korban luar negara ni kita akan buat di Kemboja, di Indonesia, di Thailand, di Rohingya, insya-Allah di Palestin juga. Kemudian di Filipina, kawasan umat Islam yang miskin ni. Banyaklah luar negara. Nombor telefon untuk korban luar negara 011 2090 3745. Untuk korban luar negara 011 2090 3745. Tarikh tutup ialah 10 Julai 2021. Hari ni berapa Jun Encik? 10 Jun. Dah asalnya. Hari ini 11 Jun. Hari ini 11 Jun 2021, maksudnya ada 30 hari lagi. Tarikh tutup 10 Julai. Siapa nak bayar ansuran pun boleh, 3 kali ke 4 kali bayar pun boleh.
Maksudnya tetapi bayarlah sebelum 10 Jun ataupun bayarlah sebelum ibadah korban yang akan dilaksanakan. Jadi insya-Allah korban Malaysia tadi tu 011209037735, manakala korban luar negara 011209037745 ataupun PM ataupun DM kami. Alhamdulillah, sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kenapa? Okey, subhanallah. Terima kasih kepada semua yang komen. Kalau di IG, bila kita keluar, semua komen ni hilang. Jadi anda kena DM kepada siapa yang berhajat. Okey, terima kasih kepada Puan Zainab, Ain Abdullah, Narmiza Wana. Masya Allah, terima kasih top fan ni. Ini orang Melayu tapi nikah dengan orang Korea. Saya tak ingat nama tapi I love you, saya pun sayang semua. Puan Zuraida Shah Alam, Puan Rohaya, Puan Radigani, Rizdiana, Arif dan Liana is watching, Puan Jamila, Suzi Muhammad, Faridah Nawi, Isa Sa'diah, Rosnin Dawati, Nurul Adawiyah, Nur Abidah Karudin, Nurul Radia, semua-semua sahabat-sahabat di IG pula, Cik Wani, Syam Sebran, Syai Falkud, Sabaria, Aina Amzin, Jisa, love you so much. Yang sebut love you, saya pun love you so much. Raihan, sayang semua kerana Allah, kerana Rasulullah. Nafisa Oma, Jawahir Abdullah, Irinaya, Shana Lala, Nafisa Oma, love you Ustazah, I love you too, I love you more, I love you much more. Syam Azlan, Lin Mazlan, Rushina. Okay, sahabat-sahabat di FB yang masih ada, Aisyah Nafisa, Nur Hayati, Norita Yusof, Nur Ashikin, Zahra Alias, Haniza Anwar, Farida Abdul Rahim, Nurul Radia, Juita, Rana Ana-Ana, okey, Wahidah Oma, Zafizah Zulkarnain, Siti Ensah Mukhtar, Nur Anisah Yunus. Kau boleh nak sebut nama semua ni, Nana Ahmad. Ini ejen kita ni, Nana Ahmad ni, aktivis kita, aktivis sahabat Amal yang sangat aktif. Kisra Farhana, Umilin, Azahra. Siapa yang nak jadi aktivis kami pun boleh berdaftar ya, nombor yang sama pun boleh. Cakap nak jadi aktivis sahabat Amal Care. Nanti kita akan agihkan lagi korban, nanti aktivis ni akan hantar kepada asnaf fakir miskin kita. Wano Zailaili, Saldudi, Rafida, Samsina, Ofia Cahaya, Isderiel, Fauzia Ahmad, Haryani Manab, Hafiza, Nuri Zakaria, Umi Ziyad dan sebagainya. Alhamdulillah, sekian. Okey, subhanallah. Selamat hari Jumaat.